Tafsir fi Zilalul Quran, di bawah naungan Al-Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasakan oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Surah Al-Balad, surah negeri Mekah. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 20 ayat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. La uqsimu bihadzal balad. Sesungguhnya aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillun bihadzal balad. Sedangkan engkau pula tinggal di negeri ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapa dan anak-anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia sentiasa dalam perjuangan yang sukar dan penat. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Adakah ia menyangka tiada seorang pun akan dapat mengatasinya? Yaqulu ahdaqtu malal lubada. Ia berkata, aku telah habiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yara'u ahad. Adakah ia menyangka tiada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah jadikan untuknya 2 biji mata, walisa dan wasafatain, sekeping lidah dan 2 ulas bibir, wahadaina hun najdain, dan bukankah kami telah tunjukkan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Falak tahamal aqabah. Oleh itu, mengapakah tidak tempuhkan jalan yang sukar? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah apakah jalan yang sukar itu? Fakku raqabah, iaitu membebaskan hamba. Au ita'amun fi yaumin zi masghabah, atau memberi makanan pada hari kelaparan. Yatiman za makrobah, pada anak yatim yang mempunyai hubungan keluarga. Au miskinan za matrobah, ataupun kepada orang miskin yang terlantar di tengah jalan. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian ia termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, yang saling berpesan supaya bersikap sabar dan saling berpesan supaya bersikap belas kasihan. Ulaika ashabul maimanah. Mereka lah golongan kanan. Wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Dan orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, mereka lah golongan kiri. Alaihim narun muqsadah. Pintu neraka itu ditutup ke atas mereka. Surah yang pendek ini mengandungi berbagai-bagai hakikat pokok dalam kehidupan manusia, yang memberi saranan-saranan dan sentuhan-sentuhan yang merangsangkan dorongan dan ilham. Pengumpulan hakikat-hakikat yang sebanyak ini adalah sukar untuk diisikan dalam ruangan yang sekecil ini dalam buku yang lain dari Al-Quran. Hakikat-hakikat itu disampaikan secara sentuhan-sentuhan sekilas dan mendalam dengan gaya penyampaian yang unik yang memukul tali hati manusia. Surah ini dimulakan dengan sumpah untuk menerangkan satu hakikat yang kukuh dalam kehidupan manusia. La uqsimu bihadzal balad. Sesungguhnya aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Sedangkan engkau pula tinggal di negeri ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapa dan anak-anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia sentiasa dalam perjuangan yang sukar dan penat. Negeri yang dimaksudkan di sini ialah negeri Mekah, Baitul
haram, iaitu rumah ibadat yang pertama yang ditetapkan Allah kepada manusia untuk menjadi pusat perhimpunan ibadat mereka yang aman damai. Di sinilah mereka harus meletakkan senjata, pergaduhan dan perseteruan mereka dan berkumpul dengan aman damai, dan diharamkan menceroboh satu sama lain. Begitu juga diharamkan segala pokok kayu, burung-burung dan hidup-hidupan yang terdapat dalam kawasannya. Baitullah itu juga merupakan rumah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang menjadi moyang umat Arab dan umat Muslim seluruhnya. Allah menghormati Nabi-Nya Muhammad SAW. Lalu ia menyebutkannya dan menyebutkan sejarah ia mendiami di negeri itu. Ini merupakan satu peristiwa yang menambahkan lagi kehormatan, kemuliaan dan keagungan negeri Mekah. Dan ini merupakan satu isyarat yang membawa makna yang mendalam di tempat ini, kerana kaum musyrikin mencaburkan kesucian Baitullah, mengganggu Nabi dan orang-orang Islam yang tinggal di sana. Baitullah itu adalah sebuah rumah yang mulia, dan kemuliaannya bertambah besar lagi apabila Rasulullah SAW sendiri tinggal di sana. Dan apabila Allah bersumpah dengan negeri Mekah dan dengan Nabi-Nya yang tinggal di situ, bererti ia telah menambahkan kemuliaan dan keagungannya. Dan dengan itu pendirian kaum musyrikin yang mendakwa diri mereka sebagai penjaga rumah Allah dan sebagai anak cucu Ismail yang berpegang dengan agama Ibrahim itu kelihatan begitu jeli dan buruk dari segala segi. Pengertian ini mungkin dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahawa ayat wa walidin wa ma walada, dan demi bapa dan anak-anaknya, adalah isyarat khusus kepada Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail alaihissalam, dengan erti Allah bersumpah dengan negeri Mekah dan dengan Rasulullah yang tinggal di dalamnya, dan dengan pengasas pertama negeri itu dan anak cucunya. Walau bagaimanapun, pentafsiran ini tidak pula menolak bahawa yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah pengertian yang bebas, iaitu pengertian bapa dan anak secara umum. Dan ini merupakan isyarat kepada asal mula kejadian manusia sebagai pendahuluan untuk membicarakan tentang hakikat insan yang menjadi bahan ulasan pokok surah ini. Dalam hubungan ini, Al-Ustaz Al-Imam Al-Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya Juz' Amma telah mengemukakan satu pandangan yang baik yang sesuai dengan semangat tafsir fi Zilal Quran ini. Dan sini kami petikkan sebahagian darinya. Ujar beliau, kemudian Allah bersumpah dengan bapa dan anak untuk menarik perhatian kita kepada betapa pentingnya peringkat beranak pinak ini kepada kewujudan manusia. Ia menarik perhatian kita kepada hikmat-hikmatnya yang mendalam dan kepada penciptaan Allah yang rapi. Seterusnya, ia menarik perhatian kita kepada kesukaran-kesukaran yang dialami oleh ibu bapa dan anak-anak dalam usaha-usaha memula dan menyempurnakan asuhan dan didikan supaya anak-anak itu subur dan berkembang menurut sebagaimana yang semestinya. Perhatikanlah kepada tumbuhan-tumbuhan bagaimana sukarnya pengalaman yang dialami oleh benihnya di peringkat-peringkat pertumbuhan. Ia terpaksa melawan kesan-kesan udara dan terpaksa berusaha menyedutkan pemakanannya dari unsur-unsur yang terdapat di sekelilingnya hingga ia subur menjadi sebuah batang pokok yang lengkap dengan ranting-ranting dan dahan-dahannya, dan akhirnya menjadi pokok yang sanggup melahirkan benih-benih yang baru untuk mengulangi peranannya dan menghiaskan bumi dengan pandangan-pandangan yang indah. Dan andainya anda perhatikan pula kepada kejadian yang lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan,
iaitu kejadian binatang dan manusia, nescaya anda akan dapati bahawa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh makhluk ini dalam usaha memelihara jenis masing-masing dan mengekalkan indahan alam dengan rupa bentuk mereka adalah lebih besar lagi. Allah membuat sumpahan-sumpahan ini untuk menerangkan satu hakikat yang tetap dalam hidup manusia, iaitu laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia sentiasa dalam perjuangan yang sukar dan penat. Ia sentiasa menghadapi kesulitan demi kesulitan, kepenatan demi kepenatan, dan perjuangan demi perjuangan, sebagaimana firman-Nya dalam surah yang lain, iaitu ayat 6 dalam surah Al-Insyiqqaq. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berjuang dengan penat lelah dalam kehidupanmu sehingga engkau mati dan kembali kepada Tuhanmu, maka di waktu itu engkau akan menemui hasil usahamu. Baik sahaja sel pertama dari benih manusia menetap di dalam rahim, ia terus mula menghadapi perjuangan dan penat lelah untuk mendapatkan makanan dan suasana-suasana hidup yang sesuai dengan izin Tuhannya. Dan sel itu akan terus berkembang dalam keadaan seperti ia sehingga tiba saat kelahirannya ke alam dunia. Ketika itu, ia dan ibunya akan mengalami kesulitan dan kesakitan bersalin. Baik saja ia melihat cahaya dunia, badannya terus dihimpit, ditekan dan ditolak hingga hampir-hampir tercekik semasa dalam perjalanan keluar. Sejak detik pertama lahir di dunia, ia mula menghadapi kepayahan yang lebih berat, iaitu kepayahan untuk memulakan proses pernafasan yang belum pernah dialaminya. Bagi kali yang pertama, bayi itu membuka mulutnya dan menggerakkan paru-parunya untuk menyedut dan menghembuskan nafas dalam teriak tangis yang membayangkan kesukaran dan kesulitan yang dialaminya. Kemudian sistem penghazaman makanan dan pengedaran darah memulakan kegiatannya. Ketika itulah bayi terpaksa mengalami kesulitan membuang air sehingga dapat membiasakan tali perutnya melaksanakan tugas yang baru itu. Dan setelah itu, ia akan terus menghadapi perjuangan demi perjuangan dalam setiap langkah dan geraknya. Sesiapa yang melihat bayi ketika hendak merangkak dan berjalan, dapatlah ia fikirkan betapa banyaknya daya usaha dan kepenatan telah dicurahkan olehnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mudah itu. Kemudian, perjuangan dan penat lelah yang baru akan timbul pula apabila giginya tumbuh, apabila ia hendak berdiri, apabila ia hendak menghayunkan langkah-langkah yang tetap, apabila ia hendak mempelajari dan memikirkan sesuatu. Malah setiap percubaan yang baru itu merupakan perjuangan dan usaha yang memenatkan, sama seperti percubaan-percubaannya untuk merangkak dan berjalan. Kemudian berlakulah perbezaan cara hidup dan kelainan perjuangan. Ada yang berjuang dengan tenaga otot-ototnya, ada yang berusaha dan berjuang dengan menggunakan fikiran atau ruhnya, ada yang berjuang hanya untuk mendapat sesuap nasi dan sehelai pakaian, ada pula yang berjuang supaya 1,000 menjadi 2,000 atau puluhan ribu. Ada yang berjuang untuk merebut kuasa atau pangkat. Ada yang berjuang untuk jalan Allah dan ada yang berjuang untuk mencapai kepuasan hawa nafsunya. Ada yang berjuang kerana akidah dan dakwah, dan ada yang berjuang menuju ke neraka, dan ada yang berjuang menuju ke syurga. Setiap orang memikul beban hidupnya dan mendaki jalan-jalan hidupnya dengan perjuangan yang penuh penderitaan menuju pada Allah dan menemuinya. Di sanalah kesengsaraan yang paling besar akan menimpa orang-orang yang celaka, dan di sanalah kerehatan yang paling besar dinikmati oleh orang-orang yang berbahagia. Perjuangan dan penderitaan itulah sifat kehidupan di dunia. Walaupun bentuk dan motif perjuangan itu berbeza-beza, tetapi kesudahannya ialah
perjuangan dan penderitaan belaka. Orang yang paling rugi ialah orang yang mengalami penderitaan perjuangan hidup di dunia tetapi berakhir dengan kesengsaraan yang lebih dahsyat dan pahit di negeri akhirat. Dan orang yang paling beruntung ialah orang yang berjuang dan menderita dalam perjalanan menuju Allah untuk menemuinya dengan pencapaian-pencapaian yang menghapuskan penderitaan hidup itu dan berakhir dengan kesenangan dan keriatan besar di bawah naungan Allah. Walau bagaimanapun, di dunia ini sendiri manusia mendapat sebahagian ganjaran atau balasan dari berbagai-bagai usaha perjuangan dan penderitaannya. Orang yang berjuang kerana satu tujuan yang besar tidak sama dengan orang yang berjuang kerana satu tujuan yang kecil, iaitu tidak sama dari segi ketenteraman jiwa dan kerelaan berkorban. Kerana orang yang berjuang untuk membebaskan diri dari bebanan tanah yang berat tidak sama dengan orang yang berjuang untuk menyelam ke dalam lumpur dan berpeluk dengan tanah seperti serangga-serangga dan ulat-ulat. Orang yang mati dalam perjuangan dakwah tidak sama dengan orang yang mati dalam perjuangan nafsu, iaitu tidak sama dari segi persamaan perasaannya terhadap penderitaan dan penat lelah yang dialaminya. Selepas menerangkan hakikat hidup manusia, Allah memperkatakan pula beberapa dakwaan dan pandangan manusia yang ditunjukkan oleh tindak tanduknya. Ayah sabu'an lam yakdir alaihi ahad. Adakah ia menyangka tiada seorang pun akan dapat mengatasinya? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yang berkata, aku telah habiskan harta yang banyak. Ayah sabu'an lam yara'u ahad. Adakah ia menyangka tiada seorang pun yang melihatnya? Manusia yang sentiasa berjuang dan tidak terlepas dari penderitaan, penat dan payah itu telah lupakan hakikat diri mereka dan terkeliru dengan nikmat-nikmat kekuatan, daya-daya kejiwaan dan kesenangan hidup yang dikurniakan oleh Allah penciptanya. Kerana itu mereka bertindak sama dengan tindakan orang yang tidak mengira bahawa mereka adalah bertanggungjawab terhadap tindakan mereka dan tidak memikirkan ada orang lain yang mengatasi dan mengawasi mereka dan seterusnya memeriksa segala tindak tanduk mereka. Oleh sebab itu mereka bertindak kejam dan ganas. Mereka merampas dan merompak. Mereka mengumpul kekayaan sebanyak-banyaknya. Mereka melakukan segala kejahatan dan kemungkaran tanpa takut dan bimbang kepada sesiapa. Itulah sifat manusia yang berhati tandus dari iman. Apabila ia diseru kepada kebajikan dan pengorbanan seperti di bidang-bidang kebajikan yang disebutkan dalam surah ini, ia akan berkata, ahlaktu malal lubada. Aku telah habiskan harta yang banyak, iaitu aku telah mengeluarkan perbelanjaan sekian banyak dan cukuplah dengan pengorbanan aku yang sebanyak itu. Ayah sabu'an lam yara'u ahad. Adakah ia menyangka tiada seorang pun yang melihatnya? Lupakah dia bahawa mata Allah melihatnya dan bahawa ilmu Allah mengetahui segala rahsia dirinya? Ya, Allah sentiasa melihat apa yang dibelanjakannya dan mengapa ia membelanjakannya. Tetapi manusia seolah-olah lupakan hakikat ini dan seolah-olah menyangka bahawa dirinya terlindung dari pandangan Allah. Di hadapan keangkuhan yang membuat manusia merasa dirinya cukup kuat dan di hadapan kekikiran yang membuat mereka begitu sayangkan harta dan mendakwa mereka telah pun berkorban dengan banyaknya, maka Al-Quran mencabar mereka dengan menyebutkan nikmat-nikmatnya yang amat banyak pada tubuh badan mereka sendiri dan pada kesediaan jiwa mereka yang semula jadi, iaitu nikmat-nikmat yang belum lagi disyukuri mereka dan belum lagi ditunaikan hak-haknya. Alam naj'al lahu ainai. Bukankah kami telah jadikan untuknya 2 biji mata, walisanan wasafatain, sekeping lidah
dan 2 ulas bibir. Wahadainahun najdain, dan bukankah kami telah tunjukkan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Manusia merasa angkuh dengan kekuatan dirinya, sedangkan Allah lah yang mengurniakan kekuatan itu. Manusia begitu kikir dengan harta kekayaannya, sedangkan Allah lah yang memberikan kekayaan itu. Manusia menolak hidayah Allah dan tidak bersyukur kepadanya, sedangkan Allah telah menciptakan untuknya alat-alat panca indera yang sempurna untuk memandu mereka di alam yang nyata ini. Allah ciptakan untuknya 2 biji mata yang halus susunannya dan mempunyai daya penglihatan yang kuat. Allah bezakan manusia dari lain-lain makhluk dengan daya bertutur dan memberikannya alat bertutur yang sempurna, sekeping lidah dan 2 ulas bibir. Kemudian Allah melengkapkan dengan jiwanya dengan daya-daya kefahaman untuk mengenal pasti mana yang baik dan mana yang jahat, untuk membezakan hidayah dengan kesesatan, kebenaran dengan kebatilan. Wa'adainahun najdain, dan bukankah kami telah tunjukkan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan, supaya dapat membuat pilihan yang disukainya. Memanglah tabiat semula jadi manusia mempunyai 2 kesediaan untuk menempuh 2 jalan itu. Dengan kehendak Allah, Ia telah mengurniakan kepada manusia kebolehan untuk melalui mana satu jalan yang disukainya, dan ini adalah sesuai dengan hikmat penciptaan Allah yang memberikan kepada setiap makhluknya segala sesuatu yang sesuai dengan kejadiannya supaya masing-masing senang menjalankan tugasnya di alam ini. Ayat ini mendedahkan hakikat tabiat manusia, dan ayat ini juga merupakan satu asas teori ilmu jiwa Islam di samping ayat-ayat yang lain dari surah Asy-Syam. Wa nafsin wa ma sawwaha, ayat ke-7 dalam ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 dari surah Asy-Syam. Demi jiwa dan penciptaannya yang sempurna. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan takwanya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya amat beruntunglah orang yang membersihkannya dari dosa-dosanya. Waqad khaba man dassaha, dan sesungguhnya amat rugilah orang-orang yang membenamkannya dalam kekufuran dan maksiat. Kami tundakan huraiannya yang lebih terperinci di tempat yang lain dalam pentafsiran surah Asy-Syam kerana ia mempunyai bidang yang lebih luas. Nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan khusus kepada manusia dan struktur kejadiannya itu sepatutnya boleh membantunya untuk mencari jalan hidayah. 2 biji matanya dapat melihat bukti-bukti kudrat Allah dan bukti-bukti yang mencetuskan keimanan yang terbentang di permukaan alam dan tersebar di merata pelusuk dan liku-likunya. Sekeping lidahnya dan 2 ulas bibirnya merupakan alat penyataan dan pengungkapan yang membolehkan manusia melakukan berbagai-bagai perkara. Kadang-kadang kekuatan kata-kata menyamai kekuatan pedang dan alat-alat letupan, dan kadang-kadang kata-kata indah itulah yang menghumbankan manusia ke dalam neraka, sebagaimana ia boleh mengangkatkan manusia ke darjah yang tinggi. Menurut sebuah hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, suatu masa aku bersama-sama Rasulullah SAW dalam satu persafiran. Pada suatu hari aku berada dekat dengannya semasa kami sedang berjalan. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku apakah amalan yang boleh memasukkanku ke dalam syurga dan menjauhkanku dari neraka." Jawab Rasulullah SAW, "Engkau bertanya perkara yang amat besar, tetapi perkara ini adalah mudah kepada orang-orang yang ditaufikkan Allah, iaitu hendaklah engkau menyembah Allah dan jangan sekutuinya
dengan sesuatu apapun. Hendaklah engkau tekun mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda lagi, tidakkah engkau suka aku tunjukkan kepadamu segala pintu kebaikan? Lalu aku menjawab, suka ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, puasa itu perisai, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, solat tengah malam adalah syiar para solihin. Lalu beliau membaca ayat 16 dari surah As-Sajadah. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka, tidak tidur kerana mendirikan solat. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh ketakutan dan harapan untuk mendapatkan rahmat-Nya, dan mereka mengorbankan sebagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka ke jalan Allah. Kemudian beliau bersabda lagi, sukakah engkau aku ceritakan kepadamu perkara yang menjadi pokok pangkal, tiang seri dan kemuncak segala sesuatu? Jawabku, suka ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, yang menjadi pokok pangkal segala sesuatu ialah Islam, dan yang menjadikan tiang serinya ialah solat, dan yang menjadikan kemuncaknya ialah jihad. Kemudian beliau bersabda lagi, sukakah engkau aku ceritakan kepadamu perkara yang menjadi teraju kepada segala-galanya itu? Jawabku, suka ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, jaga ini. Seraya beliau menunjukkan kepada lidahnya. Aku terus bertanya, wahai Nabi Allah, adakah kita diambil salah dengan apa yang kita kata? Beliau jawab, duka citalah ibumu kerana kehilanganmu. Bukankah orang-orang yang disembahkan di atas muka atau di atas hidung mereka di dalam neraka itu kerana akibat tutur kata lidah mereka? Itu hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Allah juga memberi nikmat hidayat kepada manusia supaya mereka dapat mengenal pasti kebaikan dan kejahatan, jalan ke syurga dan jalan ke neraka. Dan hidayah itu ialah membantu mereka ke arah kebaikan. Semua nikmat itu tidak dapat mendorong manusia merempuhi jalan sukar yang menjadi penghalang yang menyekat mereka ke syurga yang diterangkan dalam ayat-ayat berikut. Fala tahamul aqabah. Oleh itu, mengapakah mereka menempuh jalan yang sukar? Wa ma adra kamal aqabah. Tahukah mereka apakah jalan yang sukar itu? Fakku raqabah, yaitu membebaskan hamba. Au ita'amun fi yaumin zi masghabah, atau memberi makanan pada hari kelaparan. Yatiman za makrabah, pada anak yatim yang mempunyai hubungan keluarga. Au miskinan za matrabah, atau pada orang miskin yang terlantar di tepi jalan. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian ia termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman yang saling berpesan supaya bersikap sabar dan saling berpesan supaya bersikap belas kasihan. Ulaika ashabul maimanah, mereka golongan kanan penghuni syurga. Inilah jalan yang sukar yang dapat ditempuhi manusia melainkan dengan pertolongan keimanan. Inilah jalan yang sukar yang tidak dapat ditempuhi manusia melainkan dengan pertolongan keimanan. Inilah halangan yang menyekat manusia ke syurga, dan andainya ia berjaya menempuhinya, nescaya ia akan sampai ke syurga. Halangan atau jalan yang sukar yang digambarkan sedemikian rupa mencetuskan satu dorongan yang kuat
memberangsangkan dan menggerakkan hati manusia supaya merempuhi jalan yang sukar ini, satu jalan yang secara jelas merupakan penghalang yang mengikatkan mereka dari mendapat balasan yang besar itu. Falak tahamal aqabah. Oleh itu, mengapa ia tidak tempuhkan jalan yang sukar yang membawakannya ke syurga? Ayat ini mengandungi pemberangsangan, dorongan dan galakan. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kau apakah jalan yang sukar itu? Tujuan ayat ini bukannya untuk membesar-besarkan halangan atau jalan sukar itu, malah untuk mengagung-agungkan darjatnya di sisi Allah, supaya manusia gemar dan penuh bersemangat menempuhinya walaupun sebesar mana ia memerlukan perjuangan dan mengalami penderitaan. Kerana penderitaan itu tetap wujud dan berlaku, tapi apabila ia berkorban untuk menempuh jalan yang sukar itu, ia akan mencapai hasilnya dan akan mendapat gantinya, kerana setiap pengorbanannya tidak akan hilang percuma. Kemudian Allah mula menerangkan hakikat jalan yang sukar itu atau halangan itu dengan menyebut persoalan yang amat penting kepada masyarakat Makkah, khususnya selaku alam sekitar yang dihadapi oleh dakwah Islam, iaitu persoalan membebaskan hamba abdi dan memberi makanan yang amat diperlukan oleh golongan yang lemah yang ditindas oleh masyarakat yang kufur dan tamak halomba itu. Dan pada akhirnya ia menyebut persoalan umum yang tidak bergantung dengan alam sekitar yang tertentu dan dengan zaman yang tertentu, iaitu persoalan yang dihadapi oleh seluruh manusia ketika mereka berjuang menempuh halangan atau jalan yang sukar, iaitu summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marham. Kemudian ia termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman yang saling berpesan supaya bersikap sabar dan saling berpesan supaya bersikap belas kasihan. Ayat-ayat ini diturun semasa dakwah Islam terkepung di negeri Mekah, semasa tidak ada satu kerajaan pun yang ditegakkan di atas syariah Islam, dan semasa adab memperhambakan manusia terdapat di mana-mana di semenanjung tanah Arab dan di negeri-negeri sekitarnya. Kaum hamba abdi pada umumnya diberi layanan yang kejam. Apabila segolongan dari mereka memeluk agama Islam seperti Ammar bin Yasir dan keluarganya, Bilal ibn Rabah, Syuhid dan lain-lain, mereka semakin teruk menerima malapetaka. Mereka telah diseksakan dengan ganas oleh tuan-tuan mereka. Mereka diazab di luar kemampuan mereka. Nyatalah di waktu itu tiada jalan untuk menyelamatkan mereka melainkan dengan perjuangan membebaskan mereka dari perhambaan melalui usaha membeli mereka dari tuan-tuan mereka yang kejam. Saidina Abu Bakar telah mempelopori perjuangan ini dan memanglah begitulah kebiasaannya. Beliau selama-lamanya menjadi orang yang mula-mula menyahut seruan Allah dengan penuh keyakinan, ketenangan dan kejujuran. Ujar Ibnu Ishaq, Bilal, hamba yang dimerdekakan oleh Abu Bakar itu pada mulanya seorang hamba yang dimiliki oleh setengah keluarga Bani Jum'ah. Ia dilahirkan dalam kumpulan hamba abdi mereka. Ia seorang yang kuat imannya, yang berhati jujur. Setiap waktu zuhur yang panas terik, ia dikeluarkan oleh tuannya, Umayyah ibnu Khalaf ibnu Wahab ibnu Huzafah ibnu Jamah, lalu ditelentangkan di tanah lapang Mekah. Kemudian Umayyah menyuruh orangnya meletakkan seketul batu yang besar di atas dada Bilal. Kemudian mereka berkata kepadanya, awak akan biarkan begini sehingga awak mati atau menolak agama Muhammad dan kembali menyembah Al-Lata dan Al-Uzza. Tetapi dalam keseksaan itu Bilal sentiasa menyebut Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Tunggal.
Hingga pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lalu di tempat itu dan melihat bagaimana mereka menyeksakan Bilal. Kebetulan rumah Abu Bakar terletak di perkampungan Bani Jumah. Lalu ia pun berkata kepada Umayyah ibn Kasab, Umayyah ibn Khalaf, "Tidakkah engkau takut kepada Allah menyeksakan si miskin ini? Sampai bila engkau akan terus menyeksakannya?" Jawab Umayyah, "Engkaulah yang telah merosakkannya. Oleh itu selamatkan dia dengan apa cara yang kau fikirkan baik." Abu Bakar membalas, "Baik, aku ada satu cadangan. Aku ada seorang hamba hitam yang lebih kuat dari Bilal dan seagama dengan engkau. Aku hendak berikan kepada engkau sebagai tukaran dengan Bilal. Apa kata engkau?" Jawab Umayyah, "Aku terima." Disambut Abu Bakar, "Baik, ia sekarang kepunyaanmu." Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan hambanya kepada Umayyah dan mengambil Bilal untuk membebaskannya dari perhambaan. Turut sama dibebaskan di dalam Islam sebelum beliau berhijrah ke Madinah ialah 6 hamba yang lain. Bilal merupakan orang yang ketujuh. Mereka ialah Amir ibnu Uhairah yang turut dalam pertempuran Badar dan gugur syahid dalam peperangan Bir Ma'unah, Ummu Ubais dan Zinirah yang telah buta matanya ketika dibebaskan oleh Abu Bakar. Lalu orang-orang Quraisy mengejek, ia telah dibutakan matanya oleh Al-Lata dan Al-Uzza. Lalu dijawab oleh Zinirah, mereka dusta. Demi Baitullah, Al-Lata dan Al-Uzza tidak berkuasa mendatangkan sesuatu mudarat dan tidak pula memberi apa guna pun. Lalu Allah mengembalikan penglihatannya. Beliau juga telah membebaskan Al-Nadiyah dan anak gadisnya. Asal kedua-duanya hamba kepunyaan seorang perempuan dari suku Bani Abdul Dar. Abu Bakar terserempak dengan keduanya sewaktu mereka dihantar oleh tuan mereka membawa gandumnya, dan tuannya itu pernah berkata kepada mereka, "Demi Allah, aku tidak akan bebaskan engkau berdua buat selama-lamanya." Lalu Abu Bakar menemui perempuan itu dan berkata kepadanya, "Batalkan sumpahanmu itu, wahai Ummu Spulat." Jawab perempuan itu, "Baiklah, aku batalkan. Engkaulah yang telah merosakkannya. Kerana itu engkau patut membebaskannya." Kata Abu Bakar, "Berapa engkau mahu?" Jawab perempuan itu, "Sekian-sekian banyak." Kata Abu Bakar, "Aku ambil kedua orang ini dan kedua-duanya aku bebaskan. Hai kamu berdua, pulangkanlah balik gandum itu kepada perempuan itu." Lalu kedua-dua anak bagi itu berkata, "Bolehkah tidak, wahai Abu Bakar, kami selesaikan dulu hal gandum ini, kemudian barulah kami pulangkan kepadanya?" Jawab Abu Bakar, "Boleh, jika kamu berdua suka." Pada suatu masa Abu Bakar terserempak dengan seorang hamba perempuan kepada suku Bani Mu'mil, dan hamba itu adalah dari suku Bani Adi. Dia seorang hamba yang beragama Islam. Ketika itu dia sedang diseksa dan dipukul oleh Umar ibn Khattab yang masih lagi beragama syirik pada masa itu. Hingga apabila ia merasa jemu memukulnya, ia pun berkata mengejek, "Aku minta maaf kepadamu, aku terpaksa berhenti memukul awak kerana jemu." Lalu dijawab oleh perempuan itu, "Aku akan membalas perbuatan engkau." Lalu Abu Bakar membelinya dan membebaskannya. Ujar Ibnu Ishaq, "Aku telah diceritakan oleh Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abi Atik dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu Az-Zubair dari beberapa keluarganya, katanya Abu Kuhafah, bapa Abu Bakar, pada suatu masa telah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai anakku, aku tengok engkau hanya membebaskan hamba-hamba yang lemah. Jika engkau membebaskan hamba-hamba yang kuat, tentulah mereka dapat mempertahankan dan membelakan engkau." Jawab Abu Bakar radhiyallahu an, "Wahai ayahku, tujuan anda berbuat begitu adalah semata-mata kerana Allah." Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah merempuh jalan yang sukar dengan membebaskan hamba-hamba yang menderita kerana Allah semata-mata.
Keadaan-keadaan yang wujud di Mekah pada masa itu telah menjadikan amalan membebaskan hamba abdi itu sebagai langkah pertama untuk menempuh halangan di jalan Allah. Au ita'amun fi yaumizi masqabah, atau memberi makanan pada hari kelaparan, yatiman za makrobah, kepada anak-anak yatim mempunyai hubungan keluarga, au miskinan za matrobah, atau kepada orang miskin yang terlantar di tengah jalan. Hari kelaparan yang sukar didapati makanan merupakan batu uji pada iman yang sebenar. Anak-anak yatim dalam masyarakat jahiliyah yang kafir dan tamak itu mengalami berbagai-bagai penindasan dan penganiayaan walaupun mereka mempunyai hubungan kerabat. Di dalam Al-Quran penuh dengan anjuran-anjuran supaya melindungi anak-anak yatim, yang menunjukkan betapa kejamnya sikap masyarakat itu terhadap anak-anak yatim. Dan anjuran-anjuran itu terus disampaikan hingga di dalam surah-surah yang diturunkan di Madinah yang ada kaitan dengan undang-undang pusaka, wasiat dan perkahwinan, seperti dalam surah An-Nisa, surah Al-Baqarah dan lain-lain. Begitu juga perkhidmatan memberi makanan kepada orang-orang miskin yang terlantar di tengah jalan, yang berselekeh dengan tanah dan terlalu susah dan menderita pada hari berlakunya kelaparan, telah disebutkan dalam surah ini sebagai satu langkah untuk menempuh jalan yang sukar. Amalan ini merupakan batu uji perasaan-perasaan keimanan, iaitu perasaan kasihan belas, bertimbang rasa, bantu-membantu dan mementingkan kebajikan orang lain, dan bermukarabah dan murakabah dengan Allah untuk membantu hamba-hambanya yang menderita pada masa kesusahan dan kelaparan. Kedua-dua langkah ini tersebut ialah langkah membebaskan hamba abdi dan memberi makanan merupakan langkah-langkah yang disarankan oleh keadaan masyarakat Mekah yang mendesak di masa itu, walaupun kedua-duanya bersifat umum. Oleh kerana itu, kedua-dua langkah ini didahulukan sebutannya di dalam ayat, kemudian barulah diiringi dengan lompatan agung yang menyeluruh. Summaka minal ladzina amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian ia termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman yang saling berpesan supaya bersikap sabar dan saling berpesan supaya bersikap belas kasihan. Kata-kata kemudian di sini bukan dimaksudkan dengan pengertian kelanjutan dari segi masa, tetapi dimaksudkan dengan pengertian kelanjutan dari segi makna, iaitu langkah menyertai orang-orang yang beriman itu merupakan langkah yang lebih sumur, lebih luas dan lebih tinggi. Kerana tidak ada gunanya perjuangan membebas abdi dan memberi makanan kepada orang yang susah tanpa beriman. Kerana itu keimanan harus wujud sebelum perjuangan membebas abdi dan memberi makanan kepada orang yang susah. Keimanan itulah yang memberi nilai kepada amalan-amalan yang baik dalam pertimbangan neraca Allah. Kerana iman itulah yang menghubungkan amalan yang baik dengan cara hidup agama Allah yang tetap teguh, supaya amalan yang baik itu tidak merupakan sesuatu yang keterlaluan atau mendadak atau memuaskan keinginan yang berubah-ubah, atau untuk mencari kepujian dari masyarakat, atau untuk sesuatu muslihat. Seolah-olah Allah berfirman, bebaskan hamba atau berikan makanan pada hari kelaparan kepada anak yatim atau kepada orang-orang miskin yang berselekeh dengan tanah, dan langkah yang lebih tinggi dari itu ialah menyertai orang-orang yang beriman yang saling berpesan supaya bersikap sabar dan saling berpesan supaya bersikap belas kasihan. Kata-kata kemudian di sini dikendaki dengan erti lebih utama dan lebih tinggi. Kesabaran pada umumnya merupakan unsur asasi bagi keimanan dan khususnya merupakan unsur asasi bagi perjuangan menempuh jalan yang sukar.
sikap saling berpesan dengan kesabaran merupakan satu darjah perjuangan. Di belakang kesabaran itu tersendiri ialah darjah perjuangan mewujudkan perpaduan masyarakat Islam yang saling berpesan supaya bersikap sabar dan saling membantu untuk melaksanakan tugas-tugas keimanan. Kerana itu, mereka merupakan anggota-anggota masyarakat yang mempunyai perasaan yang seia sekata dan kesedaran yang penuh terhadap kesulitan perjuangan untuk menegakkan keimanan di bumi dan untuk memikul tugas-tugasnya. Kerana itu, mereka menganjurkan satu sama lain supaya bersabar dalam perjuangan memikul beban kewajipan bersama. Mereka saling menyokong dan menguatkan satu sama lain supaya tidak mudah lemah dan kalah. Kesabaran secara berkelompok ini berlainan dari kesabaran secara individu, walaupun ia ditegakkan di atas kesabaran individu. Kesabaran secara berkelompok mengingatkan kewajipan setiap mukmin dalam masyarakat yang beriman, iaitu setiap mukmin jangan jadi unsur pelemah perjuangan, bahkan hendaklah jadi unsur pengukuh dan penguat. Jangan jadi penyeru kepada kekalahan, bahkan hendaklah jadi penyeru ke arah merempuh dan menyerang. Jangan jadi pencetus ketakutan dan kebimbangan, bahkan hendaklah jadi pencetus ketenangan dan ketenteraman. Demikian juga anjuran saling berpesan supaya bersikap belas kasihan merupakan satu perjuangan tambahan pada setiap sikap belas kasihan itu tersendiri. Ia bertujuan menyebarkan kewajipan saling bersikap belas kasihan di dalam barisan masyarakat mukmin melalui pesan memesan dan anjur menganjur satu sama lain, dan sekaligus menjadikannya sebagai satu kewajipan berkelompok dan sebagai satu kewajipan individu yang diakui dan diperjuangkan bersama oleh semua orang. Tujuan hidup bermasyarakat adalah terkandung dalam arahan ilahi tersebut, dan tujuan inilah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kerana hidup bermasyarakat itu penting untuk melaksanakan hakikat Islam. Ia adalah satu agama masyarakat dan satu cara hidup umat dengan tanggungjawab individu yang cukup jelas. Orang-orang yang sanggup menempuh jalan yang sukar ini ialah aula ika ashabul maimanah. Mereka golongan kanan penghuni syurga, iaitu golongan kanan seperti yang disifatkan oleh Al-Quran, iaitu golongan manusia yang berbahagia dan bernasib baik. Kedua-dua erti itu berhubung rapat dalam pengertian keimanan. Wallazina kafaru bi ayatina ashabul mas'amah. Dan orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, merekalah golongan kiri. Alaihim narun muqsadah. Pintu neraka ditutupkan ke atas mereka. Di situ tidak perlu disebut sifat-sifat golongan kiri selain dari sifat wallazina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami. Kerana sifat kekufuran itu menamatkan kedudukan, kerana tiada kebajikan bersama kekufuran dan tiada kejahatan melainkan disetubuhi kekufuran. Tidak perlu dikatakan bahawa golongan kiri ialah golongan yang tidak berjuang membebaskan hamba abdi dan tidak memberi bantuan makanan, kerana yang lebih dari itu ialah mereka kufur dengan ayat-ayat kami. Dan andainya mereka sudah kufur, maka tidak guna lagi segala amalan baik itu walaupun dilakukan mereka. Mereka adalah golongan kiri atau mereka adalah golongan yang malang dan celaka, dan kedua-duanya mempunyai makna yang dekat dalam pengertian keimanan, dan mereka lah orang-orang yang tinggal di belakang jalan yang sukar yang tidak sanggup ditempuhi mereka. Alihim narun muqsadah. Pintu neraka ditutupkan ke atas mereka.
yang ini mengikut pengertian yang dekat. Semua pintu neraka tertutup kepada mereka. Mereka terpenjara di dalam keseksaan neraka, atau mereka tidak akan dapat keluar darinya kerana pintu-pintunya telah ditutup, tidak dapat dibuka oleh mereka. Kedua-dua pengertian ini mempunyai hubungan yang rapat. Itulah hakikat asasi dalam kehidupan manusia dan di dalam pemikiran dan kefahaman keimanan. Semuanya dibentangkan dalam ruang surah yang pendek ini dengan pernyataan-pernyataan yang kuat dan jelas. Inilah ciri-ciri istimewa pengungkapan Al-Quran yang unik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.